Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, penuntut ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 27 Januari 2022 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah dalam bab salatul janazah. Bab salat janazah. Para pelajar tengok. Alhamdulillah. Kata apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Sambung dengan kita di muka surat 51 baris yang kedua. Kita dah selesai perbincangan kita tentang kedudukan mayat. Mayat nak duduk kaki ke kiri ke kanan, kan? Kita dah bincang hari itu. Yang muslimin, kepala dia sebelah kiri imam, yang muslimat kanan dah. Tapi kita kata kalau bertukar pun tidak majid, la ba'sa, tidak ada masalah. Sebab tidak ada nas yang menunjukkan sedemikian, kecuali ta'lil ataupun huraian-huraian yang ditunjukkan oleh para ulama. Jadi perkara itu ada keluasannya dalam masalah ini. Tak usah duduk balah, tak perlu kita kelahi dalam masalah nak duduk ikut mana. Yang kita bimbangnya takut orang mati tak pergi solat jenazah. Sebab apa tak pergi solat jenazah? Sebab tak kena jemput. Mana ada solat jenazah kena jemput? Yang kena jemput ni kenduri kahwin. Kita kena beza di antara kenduri kahwin jangan pergi kalau orang tak jemput. Wadah. Kalau pergi juga dia panggil tufaili. Tufaili ni lalat hijau, nak makan orang tak panggil. Tapi dalam solat jenazah bukan. Solat jenazah ni tak ada payah jemput. Dia panggil haqqul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim ke atas saudara dia seorang muslim. Bila dia mati kita kena pergi solat jenazah. Dekat-dekat lah. Lebih-lebih lagi kalau keluarga kita, orang yang kita kenal dia, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sahabat-sahabat kita, maka itu perlu sangat kita pergi. Jangan tak pergi. Jangan kata orang tak jemput saya, mana boleh pergi. Kata tak. Solat jenazah tidak perlu dijemput. Yang kena jemputnya kenduri kahwin. Mari kita sambung baris yang kedua, muka surat 51. Dan sunat dijadikan makmum 3 saf. Tulis. Tulis tepi kitab, dia punya tajuk susunan saf. Susunan saf salatul mayyit. Sunat dijadikan makmum 3 saf atau lebih. Paling minima kita kena buat 3. Kalau cukup orang lah. Jika ada sembahyang ia 6 orang atau lebih. Kalau ada 6 orang kita buat 1 saf 2 orang, imam depan. Jadi 7 orang lah dengan imam. Kerana hadis, tulis hadis ni. An Malik bin Hubairah qala sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa aujab. Tengok terjemahan dia. Tiada daripada orang Islam yang mati maka disembahyang atasnya 3 saf, melainkan ianya diampunkan baginya oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan Syekh kata hadis ni riwayatkan dia oleh Al-Hakim dan lainnya dalam kitab Sunan Abi Daud. Hadis ni riwayat oleh Abu Daud dan lain. Kata Syekh Syuaib, isnaduhu hasan. Isnaduhu hasan. Maknanya ada lagi lah ulama-ulama lain berbincang tentang masalah kedudukan sanad dia. Jadi kita ambil yang hasan, kita ambil yang kata sanad dia baik.
Baik. Maka jika tiada hadir yang sembahyang melainkan 6 orang dengan imam. Macam mana? Makna kalau orang 7 orang sesat. Kan? Imam satu, sah kedua 2 orang, 2 orang 2 orang. Cukup 7. Tapi kalau 6 orang, macam mana kita nak bagi? Ini menarik ni. 6 orang dengan imam juga, maka hendaklah berdiri seorang serta imam. Dan 2 orang satu saf, dan 2 orang pula satu saf. Macam mana nak buat? Imam duduk sini, seorang duduk belakang imam. Duduk belakang imam gitu ya. Maknanya kita beza sikit sebelah imam betul. Jangan duduk satu saf, satu sejadah gitu tak. Macam itu saf orang Melayu nama dia. Imam sini, dia duduk sini. Kemudian saf yang kedua 2 orang sini, saf yang ketiga tu lah. Baru dia jadi 3 saf juga sekali dengan imam. Jadi 6 orang lah dia. Tapi eloknya sekurang-kurangnya biar 7 orang. Biar 7 orang. Itu yang paling comel sekali. Dan jika hadir yang sembahyang itu 3 orang. Sudah. 3 orang yang ada hadir. Musim PKP tak boleh nak pergi solat. 3 orang hadir. Maka saigianya bahawa berdiri seorang di belakang imam dan seorang di belakang orang yang belakang imam, dan menghasil bahawa berdiri yang 2 orang itu di belakang imam, maka adalah imam itu satu saf dan yang 2 orang itu satu saf, kerana sekurang saf itu 2 orang, dan gugurlah saf yang ketiga. Tak boleh lah dia tulis 2 tu tulis 2. Maknanya saf ni paling kurang mesti 2 orang. Kalau tidak orang tak panggil saf, orang panggil seorang. Jadi kalau dia mari 3 orang, macam nak buat? Imam 2 orang, seorang duduk sini, seorang duduk belakang dia. Jadi macam 3 tersusun sebenarnya. Tak jugalah tu. Sepatut dia boleh buat 2 sah je lah. Imam seorang, 2 orang kat belakang. Tak payahlah takaluf sampai begitu sekali nak cari. Kan? Dia tak ada lah nak macam mana. Maka gugurlah sah yang ketiga kerana uzur. Jadi kita kata ginilah. Paling kurang dalam kampung ni, contohnya kampung ni orang terlalu tak erti sangat lah, kita kata jahil sangat dah. Solat jenazah ni sampai mereka tak cukup orang, kena cari juga biar cukup 7 orang. Baru kita boleh buat 3 saf, seorang imam di depan. Kalau tidak banyak takaluf dah. Atur gitu, atur gini, nak suruh cukup 3, sukarlah. Tamaklah kita susunan saf. Baik, kalau lebih tak apa. Contohnya orang mari ramai, 31 orang, senang tak? Imam yang pertama, rakaat yang saf yang kedua 10 orang, 31 orang. Comel. 300 orang, boleh lah, panjang lah, banyak saf lagi lah. Tak semesti 3, maknanya minima yang terbaik 3 saf. Itu maksud dia. Paling kurang 3 saf. Paling kurang orang solat 7 orang. Tapi fardu kifayah seorang cukup dah. Baik, tanda pelajar. Tartib al-imam. Susunan imam. Siapa yang patut menjadi imam kepada solat jenazah orang ni? Orang ni mati, siapa jadi imam? Bermula aula. Aula ni orang yang patut, yang utama menjadi imam sembahyang mayat itu, iaitulah segala asabahnya. Letak baris asabah dia, siapa dia? Asabah ni kaum kerabat penerima pusaka dia. Itu dia panggil asabah. Orang laki-laki yang menerima pusaka, itu dia panggil asabah. Orang rapat dengan dia lah. Kerana mereka itu terlebih hampir, lagi terlebih kasih sayang, dan doa mereka itu terlebih hampir bagi diperkenankan. Sebab apa? Hak mati ni ayah kita. Pastilah doa kita menyentuh perasaan, ya Rabbi, hadza walidi, hadhihi walidati, ini ayahku, ini ibuku telah mati. Tidak ada yang beri keampunan kepada dia ketika engkau. Lain. Kalau tu imam hak mari luar ni, kita rasa begitu yalah. Nah, sebab tidak waris kita, tidak keluarga kita, lain dia punya perasaan.
maka didahulukan daripada mereka itu yang hampirnya, iaitu didahulukan bapa. Seorang ni, orang ni mati, ada ayah dia jadi imam. Maka nenek, bukan nenek tak boleh jadi imam. Datuk boleh. Nenek itu orang perempuan, atuk baru orang laki-laki kan. Boleh. Tok ayah dia. Nenek maknanya datuk dia yang lelaki. Sekarang ni datuk pun tak juga dah. Dia panggil apa? Tok pa, tok bah, apa lagi? Tok ayah ni panggil apa dah? Ilil lah ni. Oh. Tok bah, tok pa, apa? Tok jangan tupa sudah. Lagi? Tok yen tak ada dah, tak main dah. Tok kapur tu lah dah. Jadi hingga ke atas. Mana kalau dia ada ayah dia, tok ayah dia ada lagi. Ayah dia tak ada, tok ayah dia jadi imam, boleh. Itu susul ke atas. Kita turun bawah pula. Letak nombor. Kemudian anak laki-laki. Kemudian maka cucu laki-laki. Sehingga ke bawah. Cucu, cici, ciak, cek, nyek. Boleh jadi tu imam belaka. Habis. Anak, ayah dengan anak. Dia panggil hak ni usul. Ini furu'. Kemudian kita pergi pada jauh sikit. Maka anak saudara laki-laki seibu sebapa. Anak saudara laki-laki seibu sebapa. Siapa dia ni? Adik-beradik dengan ayah kita semua sepak. Ayah anak dia tu anak saudara. Maka saudara laki-laki sebapa. Mak lain-lain tapi ayah sama. Kemudian maka anak saudara laki-laki seibu sebapa. Kemudian maka anak saudara laki-laki sebapa. Hak tadi seibu sebapa, kemudian sebapa pula. Darjat yang ketiga. Maka mamak seibu. Mamak ni ada setengah kitab dia tulis mi alif mim qaf. Tulis tepi kitab tu. Yang ni ditulis mi alif. Mamak. Ada bacaan lain, tulisan lain mim alif mim qaf. Siapa dia mamak ni? Apa? Siapa dia mamak? Bukan mamak roti canai ni. Itu kau orang pula ni. Mamak di sini mamak seibu sebapa. Maknanya adik ayah, adik beradik kepada mak dia. Adik beradik kepada ibu dia, seibu sebapa. Dalam bahasa Arab dia panggil akhwal. Akhwal, pak cik kita, adik beradik mak. Itu makna mamak. Mamak tu pak saudara sebelah ibu. Tulis awal. Kemudian mamak yang sebapak dengan mak kita, sebapak dengan mak kita. Kemudian maka anak mamak yang seibu sebapak. Mamak pula. Kemudian maka anak mamak sebapak. Kemudian maka mamak bagi nenek laki-laki, mamak bagi nenek laki-laki. Kemudian maka anak mamak. Dan demikianlah. Habislah lah tu. Dia punya susunnya. Kena buat carta lah, buat jadual molek. Dan kemudian daripada segala asabah nasab itu, maknanya tadi asabah keluarga dari keturunan. Sekarang ni kita berpindah pula kepada mu'tiq. Boleh bagi. Keluarga asabah itu didahulukan mu'tiq. Mi'aitaq, mu'tiq. Bukan mamak ni, mu'tiq. Siapa dia mu'tiq? Iaitu tuan yang memerdekakan. Orang ni hamba, tokai dia merdeka orang ni, maka tokai dia lah solat atas dia. Itu dia panggil mu'tiq. Kemudian segala asabah mu'tiq, asabahnya pada nasab dengan mu'tiq. Kemudian maka mu'tiqul mu'tiq, orang yang merdekakan orang itu, tu ayah dia lagi lah. Kemudian maka segala asabahnya pada nasab dan demikianlah. Susunan yang pertama keturunan, yang kedua pemerdekaan, yang ketiga barulah sampai kepada tu imam. Kemudian maka sultan atau naibnya.
dengar ni pelajar. Pak imam darjat yang ketiga untuk solat jenazah. Tapi apa boleh buat, kita tak pandai, semua benda suruh atas kepala pak imam belaka. Ustaz, tolong. Kata awak anak dia kan tak pandai. Menangis-nangis dia tak mau jadi imam, mak dia mati. Terpaksa kita kena ambil. Kemudian maka sultan atau naibnya, tulis naib dia tu pak imam lah yang telah ditauliahkan oleh sultan. Imam-imam kampung kita ni itu sudah dipanggil sudah wakil sultan di kampung sebab dia ada tauliah daripada tuanku. Jika adil baitul mal, manakala baitul mal tu adil, maka imam yang ketiganya sultan ataupun naib dia. Darjat yang keempat, kemudian zawil arham, anak beranak yang jauh sikit. Anak beranak dia juga kaum kerabat juga tapi jauh, bukan penerima pusaka. Bukan penerima pusaka. Jadi boleh lagi. Itu dia panggil apa? Zawil arham. Mana orang yang ada pertalingan rahim. Maka didahulukan yang terlebih hampir daripada mereka itu, iaitulah bapa bagi ibu hingga ke atas. Ayah sebelah ibu. Dia tak boleh pesaka ayah sebelah ibu ni, tapi dia panggil zawil arham. Kemudian maka cucu laki-laki daripada anak perempuan. Cucu laki-laki anak perempuan. Kemudian maka saudara seibu, dan dijadikan saudara seibu di sini daripada zawil arham bersalahannya pada pusaka. Kalau pusaka lain, dalam masalah solat jenazah ada berbeza sikit. Seperti kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kemudian maka saudara ibu yang laki-laki, kemudian maka saudara bapa yang seibu, dan tiada hak bagi perempuan jika ada laki-laki. Dan jika tiada laki-laki, didahulukan perempuan itu dengan tartib laki-laki yang tersebut. Manakala tak ada orang langsung lah. Baik. Orang yang terhalang daripada jadi imam siapa? Orang terhalang daripada jadi imam dan tiada hak bagi yang membunuh. Orang ni bunuh ayah dia ke pak saudara dia ke. Dia jangan jadi imam. Dia tak boleh penerima pusaka pun tak boleh. Tak jauh dia. Awak pergi main jauh-jauh. Dan seteru musuh dia jangan bagi jadi imam. Sebab sudah pasti dia tak akan doa dengan ikhlas sebab dia musuh. Silap-silap ni orang kata ya Allah ampunkan dia ni, dia pergi doa ya Allah jahanamkan dia ni. Bagi malaikat tai dia berat dalam kubur. Jadi tak boleh. Orang-orang musuh pasti doa dia bukan ikhlas, dia akan doa yang buruk-buruk pada si mati. Jangan. Dan kanak-kanak pun tak boleh juga kecuali tak ada langsung orang lain. Dan jika bersamaan dua orang pada darjat, maknanya orang ni adik-beradik sama darjat, bersamaan sama darjat. Seperti dua orang anak laki-laki, anak dia laki-laki semua 5 orang, siapa jadi imam? Atau dua saudara laki-laki, dia ada adik-beradik laki-laki yang baik-baiklah, siapa berhak jadi imam? Maka didahulukan yang terlebih tua pada Islam. Maknanya umur lebih tua, lagi adil, lagi soleh, orang baik daripada yang terlebih pakih. Maknanya kita nak ambil yang lebih tua dan orang tu baiklah. Akas segala sembahyang lain. Berbeza dengan solat-solat lain. Solat lain kita nak yang lebih faqih jadi imam, tapi solat jenazah kita nak orang yang lebih rapat dengan dia. Kenapa? Kerana yang dikehendaki pada sembahyang mayat ini doa, dan doa orang tua dalam Islam itu terlebih hampir kepada diperkenankan. Maksudnya kita utamakan orang tua daripada orang muda, walaupun orang muda tu alim. Tapi kalau orang tua biar reti lah juga. Kalau tak reti, tua saja ya, tak pandai berdoa, jangan. Tamaklah kita dari bab ke sudut tartib al-imam, susunan imam. Habis.
Kita berpindah pula kepada syahdan. Syahdan. Tajuk dianya orang yang datang lewat nak solat jenazah. Sembahyang mayat yang sudah disembahyangkan. Macam mana dia punya kedudukan? Orang ni semaya dah. Mari orang nak solat pula. Tulis solat setelah disolatkan. Syahdan. Dan apabila sudah disembahyangkan mayat, kemudian maka hadir orang yang tiada menyembahyangkan dia setelah baginya sembahyangkan dia. Dan jikalau di atas kubur sekalipun dan jatuh sembahyang itu fardu, maka hendaklah diniatkan fardu dan diberi pahala akan dia pahala fardu, tiada sunat. Baik, pahala fardu. Maknanya kalau orang ni fardu kifayah lah ni, tak ada lagi orang solat, kecuali dia je, dia kena solat, dia boleh pahala fardu solat walaupun di atas kubur. Tiada sunat bagi yang sudah sembahyang. Tanda ini tajuk lain pula. Orang yang dah solat jangan ulang solat jenazah. Orang tak solat jenazah 2 kali. Tiada sunat bagi yang sudah sembahyang, ia kembali sembahyang pula. Maka jika ia kembali sembahyang pula, jatuh sembahyang sunat, demikianlah tersebut dalam majmu'. Jadi kalau dia sembahyang yang kedua itu sunat. Tapi kata Syekh Ramli dalam Nihayah, dan bagi mereka yang hadir ia kemudian daripada sudah sembahyangnya mayat, dikerjakan sembahyang mayat itu berjamaah atau seorang diri, dan utamanya ditakhirkan dia hingga ditanamkan dia seperti barang yang dinaskan di atasnya. Apa dia barang dinas tu? Maknanya telah dinaskan dalam kitab bahawa eloknya kalau kita pergi nak solat atas kubur, biarlah mayat tu tanam dulu baru solat. Begitu. Dan diniatkan fardu kerana jatuh sembahyang itu fardu seperti telah terdahulu sebutannya. Mana kalaulah dia fardu kifayah. Kalau dia kita solat, orang solat dah tak ada lah fardunya. Fardu dia tamat. Tulis sunat segerakan solat jenazah. Tulis itu, sunat disegerakan solat jenazah. Dan tiada sunat ditakhirkan sembahyang mayat. Ini banyak berlaku kita ni. Kita ni bila mati keluarga, nak solat pukul apa? Tak tahu lagi tu. Tunggu orang tu, tunggu orang ni, tunggu sana, tunggu sini. Akhir sekali mayat tu gelap baru boleh salat. Betul ke tidak? Dan tiada sunat ditakhirkan sembahyang mayat bagi kerana menanti akan yang lain daripada wali mayat. Wali dia anak dia ada dah, cukup lah tu. Dan jika diharapkan hadir mereka itu pada hampir masa sekalipun, kita kata tak lama, kita nak tanam pukul 10, wali dia jangka sampai asar. 6 jam lagi tu. Tanamlah dulu. Kerana dapat mereka sembahyang atas kubur. Tak ada masalah. Dia balik pun, mayat bukannya senyum. Senyum tak senyum? Oh, anak dia kelik. Sengih mayat suka. Ada? Tama ya, pergi tanamlah dulu. Kerana sudah bersegera dengan sembahyang mayat pada hadis Asy-Syaikhaini. Jadi banyak hadis yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya segerakan asri'u bil janazah, segerakan uruskan jenazah itu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Anda tak bacalah hadis, tuan-tuan boleh tengok hadis kita panjang, kita hurai dalam kitab Riyadhus Salihin beberapa siri yang lepas je. Dalam kitab Riyadhus Salihin baru yang kita baca dalam beberapa siri yang lalu, Nabi kita sallallahu perintahkan segera uruskan jenazah. Jangan tangguh. Jangan disimpan mayat. Kita bukan macam orang lain sampai 3 hari 3 malam simpan jenazah. Apa mau simpan jenazah tempat dia dalam kubur, dalam tanah, bukan dalam peti ais. Sekarang ni orang letak dalam peti. Hak letak dalam peti masalah forensik, masalah jenayah, itu cerita lain. Kita duduk rumah ni apa nak masuk dalam peti, masuk dalam tanah. Tempat kita, dunia kita sudah bertukar.
daripada alam dunia ke alam barzakh. Jadi alam barzakh di mana? Dalam tanah. Adapun wali mayat, maknanya orang ni mati anak dia tak ada. Seorang pun tak ada. Ataupun anak dia mati ayah dia tidak ada. Jadi sunat ditakhirkan sembahyang bagi kerana menantinya selama tiada takut berubah mayat. Dan diharapkan hadirnya pada hampir masa, maknanya bukan lama sangatlah, mati mengejut. Anak dia duduk di KL. KL sini 6 jam. Bolehlah kita tunggu. Itu yang antaralah. Tapi kalau lama sangat, anak dia di rumah ni ada 5 dah. Seorang yang tak ada, tak ada tu tak apalah. Tunggu di kubur je lah. Seperti kata Syekh Ramli. Dan tersebut dalam matan Minhaj. Matan Minhaj ini Minhajut Talibin lil Imam Nawawi, dan kitab Tuhfatul Muhtaj li Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, katanya, dan jangan ditakhirkan sembahyang mayat. Artinya tiada sunat ditakhirkan, dilewatkan dia bagi kerana bertambah-tambah banyak orang sembahyang. Kita kena lambat sikit mayat ni sebab nak suruh orang ramai solat. Tak sunat, pergi tanam dulu. Kalau orang itu dia sayang ke mayat ni, dia pergi solat atas kubur, boleh. Dan jika dibantahi padanya oleh Syekh Subki dan dipilihnya, mana Subki kata boleh lah, kalau nak ramai orang boleh tangguh. Dan mengikut pendapat Subki oleh Syekh Azra'i dan Syekh Zarkashi dan lainnya daripada keduanya, bahawasanya apabila tiada takut berubah mayat, maka sayagianya dinantikan 100 orang atau 40 orang yang diharapkan hadir mereka itu pada masa yang hampir. Mana kalau kita rasa tunggulah, kalau kita pergi solat zuhur di masjid, orang solat jenazah mungkin 200 orang, mungkin 500 orang. Kalau di Masjid Haram 5,000 orang contohnya. Jadi Subki kata boleh kalau kita yakin ramai itu. Tapi kalau di kampung kita ni solat di rumah 50 orang, buat pergi ke masjid 70 orang, tak payah solat, buat pergi kubur. Jangan tangguh-langguh lagi. Sebab sudah cukup. Jadi kalau kita nak nanti orang, habislah kita dalam bab solat jenazah nak berapa orang? 40 orang, 100 orang. Sekali lagi, ana bagi rujukan kepada pelajar, saya tak nak ulah panjang di sini. Iaitulah kitab Perisai Muslim yang baru je kita baca dalam di sini, iaitulah bilangan adat. Paling kurang biar 40 orang. Elok 100. Comel lagi 1000 orang. Mana lagi ramai orang solat, lagi baik. Solat ikhlas tu bukan dikerah dengan kain batik, dengan nasi bungkus, dengan sampul-sampul, itu tak jadi. Sebab dia pergi kerana sampul, bukan kerana Allah. Ini bahaya. Tamaklah kita. Tulis tajuk baru pula. Hukum solat ke atas kafir ataupun orang yang diragui agamanya. Dia ni Islam ke kafir? Macam mana hukum kita solat atas dia? Itu soalan dia. Dan haram sembahyangkan atas mayat kafir dan atas orang yang disyak pada Islamnya. Dia ni Islam ke kafir? Tak boleh nak kesan. Sebab apa tak boleh nak kesan? Sebab kita tak tahu agama dia berapa. Nak kata dia Islam, tak pernah pergi masjid. Bini dia pun tak tutup aurat. Di tengkuk dia ada rantai. Dulu kalau pakai rantai tengkuk ni, orang nampak orang rock. Sekarang ni bila ada ustaz-ustaz pakai tasbih di tengkuk, ramai pula nak bertasbih di tengkuk. Jangan. Dia kata ada kitab pun tak ada dalil. Kita ni nak pakai biarlah ada dalam sunnah Nabi SAW. Kalau benda tak ada, buat marilah kitab apa pun tak boleh nak pakai. Maknanya haram kalau orang ni kita ragui. Islam tak jatuh salah. Kata Syekh Bujairimi, letak baris.
jika didapatkan mayat atau setengahnya. Tulis. Cebisan mayat. Mayat ni aksiden kita kata, hancur. Tinggal tangan dia yang ada. Kaki paha dia yang tak hancur contohnya. Kena timpa ke lori ke, jatuh apa benda, terbakar ke, na'udzubillah. Ataupun mati dalam sungai, nyemakan di buaya, tinggal kaki dia ya. Macam mana nak buat? Dan jika didapati mayat atau setengahnya, yakni satu suku daripadanya, dan tiada diketahuikan adakah dia Muslim atau kafir, tak tahu, nak kenal tak boleh, maka hukumnya seperti hukum laqit. Tulis awal, laqit, budak-budak yang ditemui, budak hilang yang kita jumpa, tak tahu identiti, tak ada kad pengenalan, tak ada maikat, tak ada apa. Jadi agama apa budak ni tak tahu. Maka jika didapatkan pada negeri kafir dan tiada orang Muslim padanya, maka kafir ya. Dan jika tiada, tepat ni orang Islam belaka, maka kita hukumkan dia tu Islam. Islam dia, Muslim dia atas kaul yang asah. Kaul yang asah, maknanya kita kata, kita tengok pada asal. Negeri ni orang Islam ke kafir? Islam. Jadi mayat tadi kira orang Islam lah. Dan jika bercampur mayat Islam dengan kafir, macam mana pula nak jawab, nak selesai? Maka jika bercampur mayat Islam dengan kafir, contoh yang berlaku, aksiden kapal terbang jatuh, mayat dia bergelempangan, campur habis, tak tahu Islam, tak tahu kafir, tak tahu Melayu, tak tahu Cina, tak tahu apa sebenarnya. Macam mana kita nak solat? Tengok ni cara dia. Atau mayat yang tiada syahid dengan syahid. Mana dalam peperangan capur mayat. Hok ni mati masa peperangan, yang ni mati lepas peperangan. Tak syahid. Dia berbeza dua tu hukum. Berbeza dua tu. Dan tiada dapat dibezakan. Nak beza. Orang mati syahid tak payah mandi, tidak dikafankan, bahkan diambil mayat dia tu dibungkus tanah dengan darah-darah dia tu. Tapi tak boleh nak beza hak mana satu. Maka wajib dimandikan dan dikafankan dan disembahyangkan tiap-tiap mereka itu, kerana tiada diyakinkan mengerjakan yang wajib melainkan dengan yang tersebut itu. Tulis ni, ini kaedah fiqh kata, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maknanya kita nak solat atas jenazah orang yang Islam, nak solat atas jenazah orang yang tidak syahid, tapi tak boleh nak beza. Ini kita mandi semua sekali. Kalau tidak, tak laksana pula fardu kifayah ke atas orang Islam. Maka disembahyangkan mereka itu atas dua kaifiat. Tulis pelajar, dua cara kita nak solat. Nak solat dia tu dengan dua cara, dua kaifiat. Kaifiat yang pertama, cara yang pertama, iaitu yang afdalnya, yang terbaiknya, bahawa disembahyangkan atas sekalian mereka itu dengan saling sembahyang, dengan niat sembahyang ke atas orang Islam, atau niat sembahyang ke atas bukan syahid daripada mereka itu. Mana kalau mayat ni bercampur, kita kata aku solat atas Muslim. Kalau mayat bercampur dengan syahid, aku solat ke atas orang yang tidak syahid. Dan hendak dibaca dengan doanya, Allahumma ghafiril muslim minhum. Ya Allah, berilah keampunan kepada orang Islam di kalangan mayat ini. Sebab orang kafir tak boleh doa. Dan kaifiat yang keduanya, bahawa disembahyangkan atas seorang kemudian seorang, mayat seorang-seorang, dengan niat sembahyang atasnya jika dia Islam. Kita niat, ya Allah, kalau dia ni Islam, aku solat. Kalau bukan Islam, na'udzubillah. Atau tiada ia syahid.
Dan hendaklah dibaca pada doanya Allahumma ighfir lahu in kana musliman. Ya Allah, ampunlah dia ni kalau dia Islam. Dan jika didapat suatu suku, maknanya itu mayat bercampur. Yang ni kita jumpa anggota separuh ya, macam mana pula? Dan jika dapat suatu suku daripada anggota orang Islam yang diketahuikan matinya yang lain daripada syahid, maka wajib disembahyangkan dia. Kemudian daripada mandikan dan dibungkus dengan kain. Kita ambil anggota tu, kita mandi, kita bungkus dengan kain macam kafan lah juga, tapi kafan kaki saja contohnya. Kemudian ditanamkan dia. Dan jika suatu suku itu kukunya, kuku saja dengan rambut, macam mana pula? Sekalipun, maknanya kena mandi maya juga. Dan khilaf pada seorak rambut, maka wajib disembahyang atasnya suatu suku itu. Mana kalau sorak rambut ya tak tahu siapa, tak payahlah solat. Maka wajib sembahyang atasnya suatu suku itu dengan niat disembahyang sekalian perhimpunan tubuhnya, seperti dikatakan nawaitu usalli ala jumlati man fasala bihadzal juz'. Aku sembahyang ke atas semua jasad anggota ini. Anggota yang adanya tangan saja. Kita niat tangan ni dengan semua anggota yang lain. Niat ada depan kitanya kaki saja, tangan saja, kepala saja contohnya. Kerana pada hakikatnya sembahyang atas mayat yang gaib ini, jika sudah dimandikan tubuhnya, yakni barang yang tinggal daripada tubuhnya, dan jika tiada dimandikan tubuhnya, maka wajib diniatkan sembahyang atas suatu suku ia jua. Maka jika diniatkan segala perhimpunan tubuhnya, tiada sah sembahyang. Jadi kita kena ingatlah orang tu hak mati dah. Jadi kita mandi semua sekali lah, nak kata apa dah. Maka jika syak pada dimandikan tubuhnya, tubuh dia orang mandi ke tidak, hak lain daripada anggota kita ada ni, nak kata apa? Jika syak tubuhnya, tiada sah diniatkan dia, melainkan jika ditaklikkan dia. Apa makna taklik? Digantungkan niat. Ya Allah, aku solat atas jasad, atas kaki ni, dan anggotanya yang lain sekiranya dimandikan. Tulis pelajar, itu makna ditaklikkan, mana kita gantung niat. Ya Allah, aku solat di atas kaki ni dan anggota dia yang lain sekiranya dimandikan. Kalau tak mandi, pakai niat atas kaki saja. Maka tempat wajib sembahyang yang tersebut itu, jika tiada disembahyangkan atas mayat itu, mana kita tahu mayat ni tak ada orang solat lagi, barulah jadi wajib. Dan jika sudah disembahyangkan, maka tiada wajib lagi, tak wajib lagi kita solat, tak payah solat banyak kali. Solat ni fardu kifayah. Dan jika didapatkan mayat yang empunya suatu suku yang sudah disembahyangkan itu, tiada wajib diulangkan sembahyang atasnya jika diketahui bahawasanya mayat itu dimandikan dahulu daripada disembahyangkan dia. Dan jika tiada diketahuikan yang demikian, wajib diulangkan sembahyang atasnya. Contohnya kita jumpa tangan, lama hospital buat apa ni, buat pengumuman ada satu mayat tak ada tangan di hospital. Kita pergi tengok mayat ni, tangan ni serupa dengan tubuh kawan tu. Tubuh tu kita solat dah atas tangan kan. Mayat tu belum dimandikan, kena ulang balik. Mandi semula, mayat mula. Tapi kalau hospital kata kita mandi dah ni, cuma nak cari tu tak jumpa. Jadi tak payah ulang lagi solat kali yang kedua. Ada faham? Tak apa-apa, dia dua ya, angguk dengan iling. Angguk iling. Siapa pahal kat tangan? Tak pahal. Baik. Sekarang ni kita jumpa sebelah tangan. Jumpa. Tubuh tak ada.
Kita pun ambil mayat ni, tangan ni pergi basuh dia, mandi, kita pun semaya. Solat atas tangan tadi. Atas dengan niat tangan dan semua anggota yang lain. Sudah kita solat lama, tiba-tiba dapat maklumat daripada pihak hospital. Dia kata ada satu jenazah tak ada tangan. Ada dalam peti hospital. Kita pergi tengok-tengok, ni dia tubuh tu ada tangan tu. Maksudnya kita solat dah atas mayat tadi. Tapi oleh kerana tuan dia tubuh dia belum disolat, belum dimandi, maka tidak sah semaya tu. Kena mandi semula, ambil tangan ni tok sekali, semaya balik. Wadah? Andai kata tubuh tu pun sudah dimandikan. Cuma hospital tak tahu nak pergi tak mana. Dia mandi siap-siap, dia tak dalam peti. Jadi kita solat dah tadi atas tangan dia. Dengan niat untuk semua tubuh. Maka sah solat, tidak perlu diulang. Ambil tubuh tu dia pergi tanah sekali dengan tangan. Dengan tangan dia dikubur. Jelas? Alhamdulillah. Jangan giling lagi, angguk je ada. Baiklah. Adapun suku-suku orang yang hidup. Orang hidup, tua dia hidup tapi tangan dia cabut, pom. Yang tepuh di kereta, cabut tangan sebelah. Ini berlaku dalam aksiden kan? Dan suku-suku yang tiada tahqiq bercerainya, kemudian daripada matinya, dan bahawa bercerai daripadanya pada ketika hidupnya, atau disyakkan pada bercerai daripadanya, kemudian daripada matinya, maka tiada wajib padanya segala tersebut. Bahkan suku-suku yang dipotongkan daripadanya apabila mati, ia mengiringinya, maka wajib padanya segala tersebut bersalahan jika berlamatan matinya pada uruf. Maknanya kalau anggota ni cabut, kita maya dah tua dia, ibu dia, tak payahlah. Pakai ambil kita ni sekali. Macam sekarang ni berlaku kes orang kencing manis. Afanallahu wa iyyakum. Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Amin kata. Orang kencing manis dia kena potong. Kadang-kadang potong kaki, potong sampai ke lutut, sampai ke paha apa ada. Nah. Baru ya. Dalam PKP baru ni anak duduk selepas solat Zuhur bukan asar terlupa. Anak duduk cakap dengan di tangga masjid tu. Tepi tangga tu. Dekat tempat budak ambil air semaya. Tiba-tiba mari seorang pemuda bawa satu bungkus saya besar gini. Pom dia letak atas tu. Tempat awak ambil air semaya letak situ. Gimana ni ustaz dia kata? Kata gapo tu? Mengingat apa? Kaki ayah dia kena potong di hospital tak kecil manis. Nak buat mana ni kata? Kata tak payah semaya, nak gaya tua hidup lagi. Habis kita ni kubur gitu ya. Itu cerita dia. Maknanya kalau benda tu bercerai, dipotong hidup, maka kita tak payah solat. Sebab nyawa dia ada lagi hidup dengan tua dia ni. Tapi kalau mati sekali barulah disolatkan dia. Maknanya kalau tua hidup, walaupun anggota dia habis, kaki, tangan, potong habis dah. Tinggal tubuh dia dengan kepala ya. Kalau potong kepala tak hidup lah. Potong muka lain boleh hidup lagi. Kata Syekh Ramli dalam Nihayatul Muhtaj nama dia. Ramli kata apa? Sunat ditanamkan barang yang bercerai terpotong daripada orang yang hidup yang tiada mati pada ketika itu. Mana sunatlah kita pergi tanam lah. Anggota manusia kan tu. Lepas kena kerak kaki kat pergi tanam. Atau daripada orang yang disyak akan matinya. Seperti tangan yang hancur, dan kuku dan bulu dan alaqah dan darah, upama berpentik. Apa dia pentik tu? Kerana dimuliakan bagi empunya. Katanya ni orang hak ni ada di bawah. Di bawah tu ada. Dan kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, sunat ditanamkan tiap-tiap barang yang bercerai daripada yang hidup, dan jika kulit yang dipotongkan bagi kerana khitan sekalipun. Awak. Hak mum sunat mari ni kitab mana kulit?
Lepas gitu yang makan kucing. Jangan ambil dalam plastik kita tanah. Ada setengah orang dia letak di kayu gatal macam-macam lah. Ubak apa tahu kacau. Dan ada pun uri. Uri. Ni uri hak orang beranak ni kan keluar dia panggil uri tu. Maka iaitu seperti satu juzuk kerana bahawasanya dipotongkan dia daripada kanak-kanak, maka adalah ia suku-suku mana bahagian daripada kanak-kanak. Uri ni sekali dengan baby keluar, kita potong tali dia, maka itu dia panggil kita kena pergi tanah sebab dia keluar kali dengan anak. Dan ada pun tembuni itu sarang tempat baby duduk. Itu lain, itu sarang. Adapun tembuni maka bukan ia suku, bukan dia sebahagian daripada itu. Dan bukan ia suku-suku. Suku-suku mana bukan dia daripada anggota anak itu, seperti kata Syekh Qalyubi dan Syekh Barmawi. Apa dia Barmawi? Baik. Kata Syekh Ibnu Qasim, ada ke masyimah? Masyimah ni tembuni. Itu satu juzuk daripada itu atau daripada anak, sehingga jika mati salah seorang daripadanya mengiringi bercerai masyimah tembuni. Adakah masyimah itu hukum satu juzuk yang bercerai daripada mayat, maka wajib ditanamkan dia, dan jika didapatkan masyimah itu asing sendirinya, wajib ditajhizkan dia. Manakala kita jumpa stopok ni orang panggil tembuni ni, kita kena mandi-mandi, basuh-basuh pergi tanam dan sembahyang atasnya seperti segala suku-suku anggota yang lain, atau tiada wajib, kerana masyimah tembuni tiada dibilangkan daripada suku ataupun anggota salah seorang daripada keduanya, khususnya anak padanya nazar, maknanya ada perbincangan. Dan hendak dita'amulkan, Melayu jadi Arab, diperhatikan. Kata Syekh Syubra Malisi, nama ulama masyhur dalam mazhab Syafi'i ini, yang zahirnya tiada wajib pada masyimah itu, pada tembuni itu sesuatu. Inilah kesudahan yang kami sebutkan, maknanya berbeza dengan tembuni dengan uri. Uri dia sambung dengan budak, tembuni sarang dia macam guni dia bekas, maka dia itu lain. Kata Tuan Syekh, inilah letak titik full stop itu, sesuatu itu tamak dah dia, habis dah perbincangan. Inilah kesudahan yang kami sebutkan dalam kitab yang kecil ini, daripada segala perkara yang bergantung dengan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tamaklah perbincangan kita. Alhamdulillah, pelajar-pelajar tanda, inilah siri yang ke-39. Sudah 39 siri. Tamaklah perbincangan tentang wudu, tentang solat fardu, solat sunat dan solat jenazah. Kemudian Tuan Syekh kita kata bab pada bab fawaid duniawiyah wa ukhrawiyah. Bab sebahagian daripada faedah-faedah dunia dan di akhirat. Jadi kita tengoklah, kalau kita nak baca kita baca, kalau tak nak baca pun tamak dah kitab yang kita maksud. Kita nak kitab fiqh yang kita belajar ini. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita tengok lagi dalam CD yang akan datang, insya-Allah apa yang patut kita belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.